Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, panas di luar sana. Apa khabar semua? Selamat kita berjumpa lagi di hari yang ketiga lockdown. Walaupun bukan sebenarnya lockdown yang betul-betul curfew semua, tapi saya mencadangkan kita fikir macam lockdown lah kan, supaya kita tidak begitu mudah nak pergi berjalan ikut hati, sebab baru-baru ni oh by the way, saya ada mikrofon baru. Anda boleh dengar tak suara ni? Kalau boleh dengar, kata like atau love or let me know that you can hear loud and clear. Mikrofon ni ada sistem jarak jauh. Saya boleh pergi jauh sikit, saya boleh berdiri, saya boleh bergerak lah. Maksudnya tidak begitu terkongkong nak kena dekat dengan mikrofon. Boleh dengar tak? Siapa boleh dengar, tolong bagi tahu sebab saya baru test dapat mikrofon baru. Saya beli dah beberapa bulan lepas, tapi tak tahu macam mana nak connect sebab dia ada orang panggil remote control. Boleh dengar tak? Okey, Salina, siapa tu? Irene Intan ya. Okey. Nora Hamzah. Okey. I help you shop. Okay, boleh dengar. Okay, thank you very much. No, usually Instagram have no problem. Is Facebook that sometimes Mokhtar boleh dengar tak? Sangat jelas saya. Oh, jadi ini sangat jelas lah. Kalau saya duduk jauh macam ni, dengar tak? Boleh? Okay, no problem happy ni sebab apa? Selalu orang komplain tak boleh dengar suara kan. Kita ada banyak fakta, tapi kalau orang tak boleh dengar, no point, betul tak? So hari ni pagi tadi siapa yang dapat ikut saya sekejap dalam masa 5 minit tu, terima kasih sebab saya berada kebetulan di pasar. Makan tetap kena cari, sayur kena cari, buah kena cari, supply dah habis kan. Tak nak nampak orang serbu sangat. So Alhamdulillah, walau bagaimanapun you tengok tadi saya bagi signal bagaimana ramai orang yang pakai apa orang panggil, dia punya public punya sanitizer. Be very careful. Sebab apa? Bukan apa, kalau kita ada sendiri punya, kita tahu kita tak pegang atau dipegang oleh sesiapa, maka itu lebih okey. So Nur Fatihah boleh dengar ya? Susan Ho very clear. Good. I'm happy. I paid quite a bit for this, so supaya anda dapat dengar, so that I can give you the best. Itu maksud saya. Saya selalu rasa risau je sama ada you dengar tak dengar. Bukan apa, sebab knowledge ni memang bermanfaat kalau kita belajar walaupun sedikit. So sekarang saya tak payah jerit sangat pun you boleh dengar, betul? Ya. So if you dengar, sekarang kita jangan lupa seperti biasa, kita punya program sentiasa bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita sentiasa bagi doa kepada mereka yang tengah sakit dulu, okey? Dan anda jangan lupa yang COVID-19, berapa orang sakit di ICU, tapi ramai lagi yang tengah sengsara, tengah ada stroke, tengah ada cardiac congestive heart failure, maksudnya jantung dah mula gagal. Itu bukan sebab COVID pun, ramai juga yang sakit, masalah-masalah yang kronik seperti diabetes, high blood dan sebagainya. Okey, jadi anda sekalian, siapa yang tengah sakit, sebagai kumpulan kita sama-sama berdoa, boleh tak? Satu, kepada orang yang tengah sakit, nombor dua, orang yang tengah mempertahankan supaya tak sakit, dan seterusnya kepada seluruh rakyat Malaysia. Yang mana yang sempat balik sampai dah kat rumah semua tu, berhati-hati. Saya nasihatkan jangan terlalu melawak, okey, sebab COVID memang, kalau saya bagi dia punya statistik sekarang, kalau anda yang dah tengok tu, saya minta maaf, saya ulang, tetapi ramai yang tak tengok. Maksudnya tak ambil prihatin. Malaysia sudah jadi top 20 in the world dari sudut berapa orang yang dah kena COVID-19. Okey. Dalam 246,000 orang yang dah kena, 246583, itu semalam punya statistik. Hari ini mesti dah naik lagi kan, betul tak? Yang dah meninggal 10,171, 10171. Yang ada kat ICU ataupun memerlukan bantuan yang serius 7,000 orang di seluruh dunia. Ni saya cerita seluruh dunia. Nanti kita masuk ke Malaysia pula. Yang dah selamat, yang dah okey, 85,000. Jadi ini ada satu berita baik pada anda sekalian. Yang dijanjikan selalu 90% Alhamdulillah, walaupun kena, anda berpeluang recover.
Jadi saya selalu ingin memberikan peluang kepada anda sekalian supaya boleh recover cepat. Kalaupun kena, jangan terlalu kita menuding jari. Engkau lah sebab tak dengar cakap gini-gini. Sabar. Kadang-kadang orang yang banyak yang tak berdosa pun kena ni. Maksudnya dia tak tahu apa pun, dia terkena juga. Tapi yang sengaja cari pasal, itu memang kita kena kurung elok-elok. Okay? Kita tak akan paksa you buat benda-benda yang you tak faham. You kena faham sebab apa? Yang ni dia berjangkit paling senang. Nanti saya cerita kenapa pula. Anda pun dah tahu, tapi saya nak cerita lebih lanjut supaya you masuk kat kepala ni, supaya jangan biarkan diri you terdedah kepada kenanya COVID-19. Okey, you tengok saja. Kalau di negara China tu dah 80,000 dah yang kena, dan dia dapat mementeras menjaga sampai cuma kontrol 3.2 ribu rakyat saja yang meninggal. So dia punya ratio tu agak bagus. Buat masa ni dia punya success rate, China is so far doing very very well. Saya kira banyak dah hospital yang tutup. Berarti itu satu berita baik. Membuktikan kalau kita buat secara serius, secara macam strict betul-betul, demi untuk kebaikan seluruh negara, kita boleh. Jadi kita dah ada apa orang panggil, dah ada example. Ada orang panggil contoh-contoh negara seperti China, seperti Singapore, a few other countries. Tapi negara-negara yang sombong, negara yang tak boleh dengar cakap, negara yang degil lah maksudnya. Contoh, ingat kan cerita Italy, dan sekarang Amerika pun dengan kata dah ada kumpulan-kumpulan yang tak peduli, dia orang kata nak kena lah. Dia orang tak tahu kalau dia orang saja kena tak apa, tapi orang lain yang akan kena nanti. Itu yang musibah yang kita tak nak, betul tak? Jadi kita fokus. Tengok Malaysia sekarang dah nombor 18. Negara seperti Hong Kong, negara seperti Korea pun dah turun. Singapura jauh meninggalkan kita. Jadi apa yang kita kena buat sekarang? Kita ambil contoh-contoh mereka ni. Sebab buat apa lagi kita nak fikir panjang-panjang kan? Tak sempat kita nak fikir pun. Kita ambil the best example, we fight together. Sebab tu topik saya pada hari ini ialah terus lawan COVID-19. Ya, kita kena semangat, kita kena jangan takut, kita jangan panik. Sebab success rate memang cantik. China dah tunjuk, Singapura dah tunjuk, dan banyak negara lagi yang ikut betul-betul. Sekarang kalau kita tengok negara yang nombor 4 bukan lagi Korea. Nombor 4 sekarang ialah Spain. China nombor 1, nombor 2 Italy. Okey, Italy dah ada 41,000 orang yang dah kena. Dan matinya 3.4 ribu orang, 3.4. China baru 3.2. Nampak tak? China sampai 1.4 bilion rakyat, dia meninggal dunianya 3.2 ribu. Spain yang ada sekian 60 juta rakyat ke, saya tak ingat dah, tapi dia meninggalnya, orang yang matinya sampai 3.4 ribu. Berarti dia dah tak boleh kontrol kalau dibiarkan. Jadi kita jangan ikut jejak Italy, okey. Jangan risau, jangan panik, kita masih berpeluang. Sebab tu saya nak teruskan semangat untuk diri saya dan anda supaya kita lawan Iran nombor 4, nombor 3 Iran, nombor 4 Spain, nombor 5 Germany negara yang paling moden di Europe pun dah sampai 15,000 orang kena. Tapi you tengok dia punya success rate, dia cuma ada 44 orang yang meninggal. Bukanlah cuma, tapi berbanding dengan negara-negara yang seperti Spain baru ada 18,000 orang kena, tetapi yang meninggal 833. 800 lebih orang kena. Meninggal. Ya, okey. Jadi France, Korea masih bertahan sekarang, Switzerland, UK, lepas tu turunnya sampai ke Malaysia dah 900 semalam, yang dah confirm, yang dah sihat balik 75 orang. Buat sementara ini baru 75 orang yang dah recover, tapi yang tengah memerlukan rawatan 823 orang. Dalam 823 orang tu 20 orang dah dimasukkan ke ICU dan 2 dah meninggal. Itu status kita sekarang. Dari segi negeri-negeri yang paling banyak
apa tu, jumlah pesakit ialah Selangor nombor 1. Patutlah sebab negeri ni memang ramai orang luar ataupun orang duduk kat sini, ramai bermestautin kat sini pun bekerja. Sebab apa saya cerita ni? Sebab anda yang dah balik kampung, yang berasal ataupun duduk ataupun bekerja di Kuala Lumpur, bila you keluar, ada lebih kurang 223 orang yang dah dikonfirm kat sini. Semalam saja naik 31 orang naik tambahan. Nombor 2 orang KL. Jadi kalau KL campur dengan Selangor, kira sekali lah ni lebih kurang 346 orang. Okey, jadi mereka menjadi dia punya benih untuk tersebar semua ni. Okey, tapi yang lepas kat luar, yang tak masuk hospital, yang ni yang kita risau. Okey, Sabah nombor 3, 112. Johor 101. Tengok ya, Selangor, KL, Sabah, Johor, Negeri Sembilan. Kecil je negerinya, tetapi dah 56 orang kena. Semalam saja naik 11 orang kat dalam Negeri Sembilan saja. Johor semalam saja 13 orang. Sarawak 51 buat masa ni. Kelantan baru 44 orang, tetapi yang tambah semalam sampai 14 orang. Okey, ini antara yang tertinggi kenaikan tambahan. Yang penting kita nak tengok dia punya graf tu. Okey, sebab kenapa dia suddenly? Kemungkinan semalam dah ada lagi orang daripada KL Central ni, dia keluar ke timur, ke utara. Tengok Kedah ada 40, Perak ada 35 orang yang tengah sakit sekarang. Penang 32. Saya pun tak tahu dulu Penang yang orang kata 30,000 orang congregate, satu keramaian agama semua tu, jangan dengar. Okey, kita dengar fakta. Okey, fakta Penang 32, Pahang 32, Melaka 20, Terengganu 11, Perlis 9, Putrajaya 6 dan Labuan 5. Labuan pun ada. Mesti orang daripada daripada luar masuk ke dalam kan. Jadi tuan-tuan sekalian, anda harus sekali-sekali dengar cerita-cerita ataupun statistik ni supaya you jangan buat dek. Sebab negara ni negara kita sama-sama kena mainkan peranan untuk lawan. Kita tak usah kira bangsa apa, tak usah kira masalah kepercayaan apa-apa, kita just focus on kesihatan. Jadi kita lawan, okey? Okey, cara-cara untuk lawan, kita tak boleh cakap teori, kena cakap melalui practical. What have you got to do nowadays? Okay, number 1, semalam saya dah cerita tentang stres. Number 1, you kena jaga stres betul-betul. Sebab zaman sekarang ni, masa ni, minggu ni dan minggu depan, jangan terlalu layan kepada stres. Sebab apa? Saya kata semalam ada satu vitamin yang mungkin you kena tambah dalam hidup you, iaitu vitamin B1. You jangan risau nak beli-beli ni semua sebab ada di dalam makanan kita. Terutama sekali beras perang ataupun kalau boleh gandum, bagi mereka yang tidak ada alergik kepada gluten, gandum bagus. Ataupun beras, sekarang ni beras hitam pun ada kan, beras merah pun ada. Kalau boleh you ambil barley, faham tak? Grains ni very good untuk vitamin. Cuma jangan terlalu putih dia punya beras-beras ni. Sebab kalau dah you polish semua, dia tak ada lagi B1. Okay, B1 ni antara terbaik untuk menenangkan fikiran. So that's number 1. Ada juga kacang-kacang yang bagus, kecuali kacang tanah, jangan terlalu banyak. Kalau dah tak ada choice sebab nak pergi kedai malas, ada sikit-sikit lagi, bolehlah. Tapi kacang tanah tu tak digalakkan sebab dia ada toksin. Okay, aflatoksin namanya. Yang lain semua kacang-kacang tak kira lah, peanuts, peanuts cannot. Kacang cashew nuts ke, Brazil nut ke, apa-apalah. Okey, you boleh termasuklah ke kacang daripada tumbuh-tumbuhan. Alright. So that is yesterday. Hari ni kita nak tanya anda sekalian, siapa di kalangan anda yang senang kena? Sebab apa? Kalau you senang kena, you tahu you dalam kawasan you ataupun orang-orang yang termaktub dalam ciri-ciri yang saya kata ni, you kena lebih berhati-hati dan tukar gaya hidup hari ni juga. Okey, tengok ya. Saya nak cerita, setiap kali orang yang kena COVID ataupun kena flu biasa pun, asalkan kalau dia bersin ataupun dia batuk, sekurang-kurangnya 20,000 hingga 40,000 droplet dia punya
virus droplet ya, dia punya spray tu kan keluar, boleh kena di kawasan hampir lebih kurang sampai 6 meter kalau tak jaga betul-betul. Yang paling mustahak antara 1 hingga 3 meter yang berdekatan dengan orang yang bersin itulah. Sebab tu bagi mereka yang sakit, mereka yang dah tahu ada masalah, tak semestinya COVID, asalkan batuk je atau sneeze saja, tolong tutup mulut. Sama ada dengan mask ataupun pakai lengan you ataupun sapu tangan, silakan. Baik. Yang penting sentiasa lepas tu nanti pakai sanitizer balik. Baik. Anda kena faham, virus ni, semua jenis coronavirus ataupun virus kesemuanya sebenarnya mereka tu tidak ada kaki, mereka tu tidak ada sayap untuk terbang-terbang. Kalau kadang-kadang kalau parasite lain kadang-kadang dia boleh crawling juga, dia boleh mengangkat, ni tak boleh langsung. Jadi dia cuma bergantung kepada kita ataupun binatang untuk pergerakan dia. Jadi kalau kita blok pergerakan kita, dia tak boleh pergilah, faham tak? Dan dia pun ada hayat hidupnya. Sebab tu 14 hari, walaupun setengah orang kata sampai 24 hari baru dia mati terus, tapi kalau dia dapat kontrol 14 hari, beres. Sebab tu kita cuba ya, sabar, lagi tolak berapa hari, lagi 11 hari insya-Allah. Baik. Dalam perkataan Latin, virus ni maksudnya poison. Tengok tu. Virus tu dalam bahasa Latin maksudnya poison. Poison tu apa dia? Racun. Mana tak racunnya, you tengok. Dia ni, kerja dia tak ada kerja lain. Dia punya kerja dalam virus ni, dia ada DNA dia atau RNA dia. You tak payah ingat nama ni. Tapi dia ada dia punya genetik dia. Kerja dia ialah untuk pergi cari host. Cari dia punya tempat dia nak bergantung. Supaya dia boleh suruh copy dia punya message. Dia macam ada informasi dia. Oh, dahsyat. Jadi Tuhan sebenarnya buat makhluk namanya virus ni. Dan kebetulan tahun ni nama baru ialah COVID-19 ni. Walaupun virus-virus lain pun sama ciri-cirinya, dia masuk kepada manusia ataupun kepada binatang untuk kopi. Seolah macam dia tu macam zaman dulu kan ada main CD kan, sekarang pun ada CD kan. CD ni dia tak boleh main, tahu tak? Dia nak dengar lagu ataupun syarahan dalam CD ni, dia kena ada apa? Siapa tahu? Dia kena ada reader atau player dia. Jadi kita lah, sel kita bila dia masuk, itulah sel kita yang dijadikan sebagai reader dia, pembaca dia. Bukan takat baca saja. Kita ni jadi macam dia punya photostat machine. Supaya you faham. Jadi setiap sel kita ni kalau dia masuk, dia jadikan sel kita tu sebagai photostat machine dia. Dia dah ada message dia. Dia dah ada dia punya informasi yang dia nak sampaikan. Dan kerja dia ialah supaya you baca dan you tolong copy untuk dia. Jadi kalau kita tak kuat, kita terima dan kita punya immune system tak sempat block, kita copy. Copy. Lepas tu dia release. Sebab tu dia ada 5 step. Dia lekat kat kita dulu, lepas tu dia attack, penetrate, lepas tu dia beranak, lepas dia beranak, dia boleh letak balik elok, dia assemble elok, lepas assemble dia release. Dia release. Sebab tu sekarang tempat-tempat orang bersin, tempat-tempat orang pegang turun tangga, naik tangga dalam lift dan sebagainya, itu kita kena hati-hati. Pasal apa? Dia tengah release dan dia memerlukan anda sekalian untuk membantu dia menyebar. So far, so good. Okey, Salasia. So far boleh faham ya macam mana coronavirus ni bergerak. Jadi dia tu sebenarnya 44 kali ganda lebih kecil daripada bakteria. Dulu saya banyak cerita kebaikan bakteria dalam perut usus kita kena jaga semua, betul. Tapi kita tahu ada satu musuh dia namanya virus. Virus ni dahlah dia 44 kali lebih kecil, berarti dia lebih banyak. Kalau you orang buat kajian 1 liter air yang tak dicuci lah, maksudnya air yang tak bersih betul, maksudnya contoh kita ambil air laut lah, kan air orang kata the wild water, ambil air yang tak dijaga ni, dalam 1 liter ada lebih kurang 100 bilion virus. Bayangkan. Jadi body kita selama ni kuat jugalah kan, dia lawan macam-macam, kita dah expose, terdedah kepada macam-macam, berarti body ni sentiasa berlawan. Cuma sekarang siapa menang, maksudnya siapa kuat dia menang. Okey Sheila, simple. Aliza, thank you. Macam mana nak pegang duit doktor? Pakai plastik lah kot kan. Tadi wife saya dia pakai plastik nak pergi beli ikan sikit, saya tak makan lah, tapi dia orang beli
daging lah, tapi saya suruh beli banyak buah dan banyak sayur. Kenapa? Saya nak cerita sekarang. Okay, so far so good nah. This microphone is doing very good job for you all. Okay, I'm very happy. Kucing boleh tak jadi host? Boleh, kalau dia juga pergi berkawan dengan rumah ataupun kedai sebelah yang kucing sana pun ada COVID-19. Memang boleh lah, sebab dia asal-usul pun daripada binatang kan, COVID ni. Baik, pegang duit tak boleh, macam mana tu? Fikirlah sendiri. Saya pun tak tahu. Tapi kalau boleh, kalau dah terpegang, ambil cepat-cepat, spray balik cepat-cepat, okey? Dan you sanitize. Lepas tu kalau balik market, mesti mandi. Pergi tempat-tempat yang ada orang je, balik kalau boleh mandi. Baju tu you masuk, you basuh dulu. Jangan pakai lagi dah baju tu. Sebab apa, nanti you pegang anak you, pegang cucu you, siapa-siapa. So jaga baik-baik, okey? Tapi apa pun, janganlah terlalu panik, janganlah terlalu risau. Sampai nak pegang apa pun tak boleh. Yang tu nanyalah kalau kita berwatak macam tu. Saya nak you hidup macam sedia kala, tapi dalam keadaan yang kita tidak terdedah kepada masalah virus COVID-19 ni. Saya bagi lagi. Ada juga virus-virus ni kan dia tak tunjuk bila dah kena seminggu, tak ada. Kadang-kadang sampai 14 hari baru nak ada. So sebab tu you kena sabar dulu. Kita jangan happy sangat kalau aku masih okey, tak ada benda. So dia ada virus yang latent. Tahu tak latent? Latent ni maksudnya dia tidur dulu. Dia kumpul dia punya army banyak-banyak, dia tengok masa yang you paling down, apa masa-masa yang dia akan attack you. Okey, satu, you memang kalau immune system tak baguslah. Maksudnya kalau you selalu sangat saya bagi faktor-faktor dia. Nombor satunya faktor umur. Dah dibuat kajian, orang yang atas daripada 80 tahun kena berhati-hati. Jadi kalau you ada mak dan bapak you dah berumur lebih pada 80 tahun, you tolong jangan bawa dia keluar mana-mana. Tolong jangan bawa tetamu masuk ke rumah. Sebab kesian kat dia. Sebab apa, masa ni lah virus tu, dia kata ini makanan aku. Kita tak nak macam tu, faham tak? Kita nak mak bapak you kalau umur panjang sampai 90-100 tahun, kita nak bertahan. Kita tak nak dia sengsara. Sebab apabila lung kita, paru-paru kita dah di attack, walaupun kita baik, dia ada peninggalan parut dia nanti. Susah orang tua-tua ni nak bernafas. So jaga baik. Nombor dua, kalau you 70 tahun 70 hingga 80, you ada 8% chance untuk meninggal dunia kalau kena attack ni. Jadi umur 60 ke atas, dah mula 60 hingga 70 dah steady sikit, 3.6% saja. Bawah pada 50, 1.3%. Jadi tak adalah teruk sangat. Kalau umur 40, 0.4%. Anybody yang bawah pada 30 tahun, siapa kat sini bawah 30 tahun, tolong type kata love. Please, saya nak tengok. Siapa yang bawah pada 30 kat sini? Cuba tulis love. Okey, siapa lagi ramai anak-anak yang semua tu memang yang bawah pada 30. Walaupun you dah 70, you ada anak yang 30-40 tahun ke bawah. Okey, ada cucu you yang 3-4 tahun, 10 tahun berlari tadi sana sini kan. You patut syukur sebab Tuhan jadikan mereka itu virus ni tak berapa suka. Kalau dia masuk pun dia kata, alamak, susahlah aku, dia orang ni masih terror lagi. Pasal apa? Immune system dia, umur dia pada peringkat ni. Jadi ramai yang bagi love tu berarti you dalam kalangan yang selamat. Tetapi jangan buat pula nanti. Jangan tak dengar arahan. Saya dengar cerita, saya minta maaf cerita ni kan, saya dengar je, kalau salah betulkan. Betul tak ada orang buat kenduri sampai ada kemah semua, lepas tu dengan polis pula bergaduh-gaduh semua tu. Saya nak marah siapa, saya tak tahu. Saya nak tegur siapa, saya tak tahu. Tapi yang lain kalau belum buat perangai macam tu, tolong jangan buat. Tolong sangat-sangat. Sebab dalam yang pergi makan kenduri itu betul. Saya kata umur yang 30 ke bawah tu jarang nak meninggal dunia. Tetapi tak berertinya kalau dia pula ada masalah lain, dia ada masalah asma dan sebagainya, yang tu menyebabkan dia boleh meninggal juga kan. Okey, so orang tua selalu dapat jemputan kahwin ni. Okey, saya tahu sangat-sangat masalah buat kenduri kenara ni. Kalau you tahu cerita saya tak payah ceritalah kan. Maksud saya ada adik-beradik kita yang nak buat kad nikah pun dikontrol 10 orang aja maksimum. Itu pun mungkin untuk kadi kena pakai mask dan sebagainya. Saya tak tahu. Okey, tapi yang penting jangan buat perangai, buat kenduri besar-besaran macam tu dan kata kita ni tak ada masalah.
I pernah tengok satu lagi tip, mungkin bukan negara kita lah, yang pasal agama ni, okey. Ada tok imam atau tok ustaz mana tu, dia punya ketua lah, ya, dia punya mungkin mazhab dia macam tu, tak tahulah, kena ikut apa kata tok guru. Tolong, you sebagai Tuhan beri otak, Nabi kita Rasulullah SAW pun berkata dah bersabda dah, kalau tempat tu ada wabak, you ada dalam tempat wabak tu, you jangan keluar. Kita yang belum kena atau daripada tempat wabak tu, jangan masuk. Kalau Rasulullah SAW sudah pun bersabda macam tu, pasal apa ada lagi orang-orang yang kata, oh, we are not afraid of coronavirus, we are only afraid of Allah. Itu tok guru tu, kalau saya cakap nanti, tak tahulah, nanti pengikut dia cari air pula. Tapi you cuba fikirkan, is that Islam? Adakah itu agama kita? Sehingga kan kita tak boleh berfikir. Saya cukup takut, ya, sebab dijadikan platform agama sebagai satu alat untuk memuaskan hati seseorang. Saya rasa itu adalah satu ajaran yang paling sesat. Pasal apa? Kalau yang mati nanti dia kata apa? Redha ataupun dah takdir. Come on, man. We are talking about facts and figures now. So let's see what else can we do now, okay? Memang betul dulu Ebola sampai 40% orang meninggal. Maksudnya chance nak meninggal dengan Ebola tu lebih tinggi. SARS sampai 9.6, okey. MERS sampai 34%. Jadi sekarang COVID ni secara dasarnya cuma 3.9. Bila saya kata cuma 3.9, memang kita reda sikit. Jadi kita kena ambil figure ni untuk meredakan hati kita, untuk mententeramkan jiwa kita. Dia tak dulu sampai 34% macam MERS dulu, kan? Middle East Respiratory Syndrome, ataupun SARS dulu ramai juga yang meninggal, kan? Baik. So, satu adalah faktor umur. Nombor dua ialah faktor pemakanan. Nanti saya spend some time about pemakanan. Tapi faktor ketiga ialah faktor genetik. Ada setengah orang senang kena penyakit, sensitif kepada penyakit. Setengah orang isap rokok sampai umur 94 pun tak ada masalah, betul tak? Faham tak? Dia depan debu ke, depan gas ke apa, dia tak mati. Yang tu lain cerita. Tapi kebanyakan kita ada sedikit genetik yang mainkan peranan, yang sensitif. Oh, tentang blood group A, semalam ada orang tanya, saya tak sempat nak jawab. Blood group A atau B atau AB semua O dan sebagainya ni, you jangan terlalu terpikat dengan fakta itu cuma kebetulan. Dia buat kajian di China, dia buat lebih kurang 200 orang lebih, dia punya survey itu, dia tengok-tengok blood type A hampir 40% lebih daripada yang meninggal ni. So dia kata perkataan mungkin orang yang type A lebih senang kena. Saya tak ambil ni sebagai satu fakta yang boleh dipakai, sebab kita tak tahu orang yang type A ni ada apa lagi semasa dia sakit, kenapa dia mati sebagainya. Mungkin dia ada penyakit lain lagi, kan? Jadi fakta tu jangan you risau. Sebab semalam cucu saya ni tanya, Tok Wan apa? A ke B ke O? Dia dah kata I punya B. Jadi dia orang kata ye, macam happy pula. Awak punya A, itulah A, kan? Jadi jangan pakai fakta tu, bagi saya tak relevan. Seterusnya ialah masalah immune system. Berkali-kali saya kata tentang immune system kita. Julia, adik saya kenduri kahwin, buat ke? Saya tak boleh baca tadi. Kalau you buat tu, saya nak minta you tolong bagi tahu. Kahwin esok tapi kami dah tangguh. Bagus. Okey. Saya tak mau ceritakan. Okey. Banyak orang nak kahwin pada minggu ni, minggu depan. So, anda yang dah boleh tangguh tu, tahniah, syabas, dan bersabar, ya. Anak-anak perempuan anda atau anak lelaki yang nak kahwin tu ada hikmah semua. Jangan you ambil benda ni sebagai satu pukulan ataupun musibah. Please relax. Siti Mariam, komen doktor tentang clinical test channel itu megadose vitamin C. Okey, saya akan cerita. Ada kaitan dengan vitamin megadose vitamin C. Dengar, ya, Siti Mariam. Nombor 5, faktor kenapa you senang kena nanti ialah kalau you ada penyakit lain. That means you ada, seperti yang paling utama ialah diabetes. Ini ada kajian yang dibuat, orang yang ada diabetes kena jaga-jaga.
Orang yang ada masalah-masalah kanser, yang tengah buat kemoterapi, atau orang tengah makan antibiotik banyak sangat, yang kena inflammation atau infection, berhati-hati dengan siapa yang banyak makan steroid, ataupun mereka yang senang sangat ada penyakit autoimun. Faham tak? Seperti masalah ni lah, digestion dan sebagainya, sembelit dan sebagainya tu, kadang-kadang sampai ada psoriasis, ada SLE, semua tu, berhati-hati. Itu maksud saya. Okey. Dan ujung sekali, jangan kita tinggal sekali perkataan stres. Saya memang dulu nak jadi psikiatris pun, tapi tak sempat jadi doktor sukan kat Majlis Sukan Negara. Apapun, berhati-hati. Saya selalu nak cerita sekarang, apabila faktor umur kita tak boleh buat nak tukar-tukar. Faktor genetik kita tak boleh nak tukar. Memang kita dah ada dalam kita punya DNA. Jadi yang boleh kita kontrol, yang paling senang, yang paling kita berkuasa, Tuhan dah bagi rezeki untuk berusaha, nutrient ataupun nutrition. Nombor 2, immune system. Ada cara. Nombor seterusnya ialah stres, dan satu lagi ialah masalah penyakit yang ada, cuba kita uruskan dengan baik. Baik. Sekarang tiba masanya ada orang tanya tentang apa yang boleh kita buat. Yang ni ujung-ujungnya, lepas tu kita tengok soalan you, apa you nak tanya. Boleh tak? Jarin Lu, thank you very much. Okey. Ada 5 yang dah dibuat kajian. Ini bukan saya yang cerita, tapi sains. Di negara China dah dibuat kajian 200 lebih pesakit yang real. Maksudnya pesakit yang di China, Shanghai, ada satu nama doktor, saya ambil nama dia. Saya ada kopi nama dia tu. Ini famous ni, baru keluar. Panas daripada oven cerita ni. Dengar namanya Dr. Mao dan Dr. Wong daripada Shanghai. Satu tu Head of Emergency Response, satu lagi Profesor dalam Critical Care. Jadi orang-orang macam ni dia tak sembang macam saya ni. Dia orang memang jaga standard betul. Saya ni mengopi je cerita, tapi apa pun kena berfakta. Dia kata dia buat kajian 50 orang dia ambil yang memang betul tengah serius, dan dibuat kajian ada lagi 50 orang, dia bahagi 2, semua dibahagi maksudnya dilayan dengan baik, dengan serius, dengan kalau intubation semua tu sama. Tapi grup ni tak dibagi vitamin C, yang ni dia bagi heavy vitamin C. Faham tak? Maksudnya dia inject kat sana, dia bagi lebih kurang 24 gram. Jadi kalau yang tak serius tu dia bagi 10 gram. Yang serius dia bagi 20, 24, 25 gram IV. IV tu maksudnya inject terus masuk dalam darah. Vitamin C yang you rasa simple sangat tu, didapati 50 orang yang dapat vitamin C ni semua baik. Jadi saya mengharapkan kalau ada orang kementerian ke, orang-orang yang lebih arif pada saya, ataupun orang yang berkuasa, tolong ambil nota ni, jangan buat dek, sebab mungkin ini boleh menyelamatkan keadaan. Kita tak payah buat eksperimen banyak-banyak sebab dia orang dah buat. Faham tak? Ada seorang lagi nama Richard Cheng yang famous. You boleh Google semua ni. Saya pun bukan dapat maklumat daripada langit, tahu tak? So Richard Cheng ni dia sendiri buat masa dia buat rawatan kepada pesakit dia. Orang-orang macam Richard Cheng semua ni dia asal daripada China, tapi dia pergi jadi rakyat Canada, jadi orang yang terkenal kat sana. Dia orang sanggup balik berkorban masa COVID ni, dia orang duduk kat China bagi rawatan. Masya Allah, saya respect betul lah. Jadi dia buat kajian tu mengatakan yes, vitamin C juga memainkan peranan untuk merawat dan mengelak daripada kena. Satu, merawat. Yang penting merawat sekarang. Sebab apa? Orang tengah cari vaksin. Vaksin bila nak sampai? Kan? So, bagi mereka yang belum kena dan yang dah kena, boleh pakai vitamin C. Saya ulang, dia punya untuk orang sakit tu biar doktor yang jaga. Tapi untuk kita yang belum sakit, cuba ambil sekurang-kurangnya antara 1 atau 2 gram sehari. 1 gram hingga 2 gram. Berapa banyak 1-2 gram ni? Kalau kita pergi farmasi, dia akan bagi kat you 500 miligram. So, you perlu makan at least 4 biji kalau yang ambil tablet. Tapi tablet-tablet atau liquid-liquid semua ni, kalau yang ada yang original, yang betul-betul factory you kenal, tak apa. Sebab tu saya lebih galakkan you makan yang natural.
Semalam ada kawan saya, Encik Wan Imran, mana yang daripada Terengganu ya. Dia ada bagi saya signal mengatakan, Doktor, you lupa nak cerita tentang buah amla. AMLA. Amla ni India yang paling famous, bertergabur kat jalan-jalan dia orang tu kat sana. Banyaknya buah. Buah dia macam buah Melaka. Buah Melaka, you tahu tak buah Melaka macam mana? Tapi besar. Alah, bentuk dia macam buah cermai. Orang utara kata buah cermai. Tahu buah cermai tak? Masam kan? Tapi ni bukan buah cermai. I pun tak tahu ada lagi tak pokok cermai lah ni kan. Sama masa saya kecil dulu, saya boleh petik daripada tingkap je kat rumah tok saya tu. Tapi orang kata masih ada lagi kat Melaka kononnya. Kebetulan buah Melaka. So, namanya amla. You ambil buah ni, buat teh ke, makan terus ke, gigit terus. One of the best vitamin C. Ada lagi vitamin C yang you, kalau lebih percaya kepada konsep natural therapy ni, saya dah kata lemon. Lagi satu, semalam ada orang buat kajian buah jambu biji. Jambu batu lah kan. So, yang ni dah ada orang buat kajian. Jambu, buah amla, buah lemon, buah limau kasturi ke, asalkan benda yang asam, sampaikan saya kata nanas, asalkan buah mesti ada vitamin C. Jangan risau, okey? So jangan sedih kalau kita tak ada kemampuan ataupun tak ada farmasi dekat kita. Jangan risau. Vitamin C paling mudah. Siapa yang ikut D&D diet, insya-Allah dia boleh cover lah dia punya vitamin C. Sebab apa? Kita buah saja sepagi suntuk. 3-4 jenis pula buah tu. Dan petang pula ada salad, ada ulam, ada benda-benda hijau, ke kacang, ubi-ubi dan sebagainya. Baik, sambung. Nombor 2, vitamin E. E memang ada selalu kat vegetable. Okay? Dan kebanyakannya vegetable ada vitamin E kan. E itu oil kan, macam kelapa sawit kan ada vitamin E dan sebagainya kan. Tapi kita ambil daripada sayur-sayuran dan tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Selenium banyak di dalam makanan-makanan seperti nuts, lagi sekali ke kacang semua mainkan peranan juga, sayur dan nuts, selenium, dan zinc. Zinc juga selalunya dalam makanan-makanan berdaging banyak zinc ni. Okey, tetapi rupa-rupanya dalam balik lagi sekali sayur-sayuran yang hijau, lagi bagus. Tapi dia orang juga buat kajian ada banyak dalam cili ataupun capsicum ataupun apa orang panggil cili belanga, cili belanga pula, cili bengali ke, yang besar-besar bulat-bulat tu kan, yang merah, orange, yellow kan. You boleh ambil banyak tu zinc dengan selenium dalam pepper semua ni bagus. Sebab tu kalau you suka ambil turmeric, ambil ginger, garlic, beres. Pendek cerita, semua jenis herbal lah, you jangan risau. Last sekali ialah vitamin D. Vitamin D tidak lain tidak bukan kat mana, siapa tahu cepat tulis kat situ. Dah lama saya cerita ni. Yes, please, vitamin C tadi nak lapar semua pun boleh. Okay. Lada benggala, okay. Cili benggala boleh. Right, sayur hijau, capsicum, kunyit hitam semua bagus. Yes. Sarimah, alhamdulillah. Minyak ikan, nope. Kalau boleh ambil sacha inchi oil. Okay. Anda tahu kan, hari ni saya tak nak cerita pasal produk, tapi you cari sendiri sacha inchi oil. Kalau nak, phone admin saya. Okay, nanti nampak macam nak jual je produk, siapa nak dengar cerita kita kan. Saya nak cerita khas fakta. So, saya ulang, kalau nak cari tambahan, vitamin C kena at least 1 or 2 gram, vitamin E at least 5,000 international unit. Kalau you beli bawah pada tu, makan banyak sikit, okay? Tapi ingat, sayur-sayuran semua dah lebih pada cukup. Makan berkati-kati setiap hari. Cari yang murah-murah. Dulu bila saya cerita sayur, lemon, saya cerita air kelapa, orang ketawa. Sekarang baru orang nak cari. Saya tak mau kata pada muka, tetapi saya hormat anda punya opinion. Cuma saya tu kadang-kadang sedih lah kenapa you tegur tanpa you check dulu. Dah orang buat kajian, dah orang check betul-betul, kita dah tahu virus semuanya, benda ni lah juga C, E, selenium, zinc dan vitamin D. Tapi D ni pasal apa you nak pergi beli? Saya pun heran juga. Saya duduk kat Malaysia ni, saya rasa pagi ni saja kalau you tengok dah muka merah ni kan, berarti kita dah kena at least setengah jam 45 minit pun cukup. Kalau pun tak mau sejam. Boleh tak? You tukarlah badan you ke depan macam ni, belakang macam tu, lepas tu ke sini, lepas tu you pergi menerap ke apa-apa, buatlah orang perempuan. Kalau dalam bilik tu you buka lah tingkap you sikit, buka lah
Bukan you nak tunjuk kat orang kan. Jadi kenakan badan you tu. Tak ada masa nak malu-malu lah ni kan. Kena buat betul-betul. Lagipun bukan you tunjuk kat orang. Betul tak? Alright. Radhi cahaya matahari. Yes. One of the best. Ni sampai pukul 12 ni you masih lagi boleh. Okay. Pukul 1, 2 sampai Zuhur. Dibenarkan. Okay. Kita dah habis. Saya cuma nak cerita. Ada sikit lagi point tadi. Orang yang suka ambil, kalau orang putih panggil sauerkraut. Sauerkraut ni macam, kalau orang Korea tu ambil kimchi. Tahu kimchi? Dia ambil dia punya apa tu, apa kimchi macam nak cerita. Kalau kita panggil apa acar ya. Yang masam tu kan, macam jeruk tu kan, tapi dia cuma garam saja, dengan kalau boleh dia bubur cuka sikit je, okay, dia tak bubur lain, tak banyak gula, tak ada apa semua, garam, air, dengan dia mampatkan dia punya gobis ataupun dia punya carrots dan sebagainya tu, dia bubur timun-timun dia tu elok-elok, dia simpan 2-3 minggu, kadang-kadang 2-3 bulan pun dia ambil tu. Itu antara terbaik untuk apa tu, vitamin C juga. Okay, sauerkraut namanya. Kalau you pergi ke grocer-grocer yang besar-besar, okay, tengok sauerkraut. Siapa yang suka kimchi untunglah. Okay, agaknya sebab tu Korea dia cepat baik kot kan. Apa lagi? Hari ni kita dengar cerita you pula. Baik, saya dah habis. Ilmu dah kita kongsi. Nur Suhaila, jeruk kubis panjang. Yes, betul. Nak tulis apa soalan sekarang, kita ambil satu-satu. Azana, kalau lemon boleh. Fadilah nak tanya apa? Rice. Kalau jemur matahari pukul 11 hingga pukul 2 boleh, tak ada masalah. Itu lama sangat, sejam cukup. Mentang-mentang saya kata bagus, tapi jangan buat muka saja, badan, kaki, ya. Kalau orang lelaki pakai seluar pendek, ya, pergi tepi rumah tu. Jangan pula mengada-ngada pergi tunjuk depan jiran kita pula kan. Garam, air dan gobis, yes, belum. Cili, jeruk, okey. Pickle, okey. Tapi pickle berhati-hati. Kadang-kadang zaman-zaman yang kat kedai tu dia bubur boric acid. That's out. Okay, that is cancerous. Okay. Mustafa pula. M-U-S-T. Okay. Rohani, saya kuat makan benda tak sempat. COVID dalam darah. Saya ambil Sachainchi oil, very good. Okay, garam buluh, okay, very good. Yes. Apa lagi? Kurangkan gula dalam makanan. Yes. Gula, 3 benda cepat. Gula, susu dan daging. Yes. Okay. Sebab dia mengganggu kita punya gut. Gut tu maksudnya usus kita. Okay. Protein shake dan amino acid. No, protein shake is out. Okay, you makan protein daripada sayuran sahaja. Tak ada nak beli-beli kat luar. Simpan duit, banyak nak pakai ni. Okay. Kimchi saya guna, bagus. Air nanas dan garam. Cuba ajar kawan-kawan macam mana nak buat kimchi secara ala Malaysia pula. Patutlah. Limau kasturi, yes, very good. Air kelapa dalam tin, tak boleh abang, akak. Siapa lagi? Makan bubur sarang burung, very good. Benda-benda natural macam tu, honey, very good. Apa lagi? Minum air panas dengan lemon. Itu yang saya suruh hari-hari buat tu kan. Buatlah ni, kalau nak order ayak, kalau lain kali bila lepas pada lockdown ni, order ayak lemon je, no sugar. Okey, white garlic boleh, timun okey, kurangkan gula, yes. Minum air kayu apa tu? Kayu manis, yes, of course. Lajunya dia punya roll ni kan. Limau sangkis tak sah. Limau sangkis kalau original tak apalah, bukan yang daripada kotak tu, please. Minyak zaitun boleh, habatus sauda boleh, lemon, hemp salt, apple cider, semua tu bagus. Yes. Penyakit diabetes boleh ke amalkan? Yes. D&D diet will answer your diabetes. In fact, you control your diabetes, you akan keluar daripada satu list yang orang senang kena COVID. Tapi orang-orang diabetes yang hampir 3 juta dalam Malaysia ni, jangan panik, okay? You control diabetes elok, ikut program saya. You layari dalam website saya, drnordindarus.com. Tengok topik nama diabetes sembuh tanpa ubat, insyaAllah, okay? Bagi mereka yang tengah makan ubat, okay? Yang insulin pun kena jaga. Ayam, tolong jangan, okay? Minta maaf, okay? Beroka, ni sebab Tun Mahathir dia punya ternampak dia minum tu kan, semua nak jawapan saya itu pun belum natural, okey, banyak bahan pengawet dia dalam tu. Tun Mahathir tu panjang umur, lain sikit, okey, genetik dia strong. Okey, minta minyak kelapa darah boleh. Tanda-tanda COVID
Kalau tanda-tanda COVID, you dah tahu kan, 3 yang paling mustahak. Batuk, demam. Sorry, demam dulu. Demam, tak kira, kadang-kadang batuk dulu. Demam, batuk dan bila sampai tak boleh bernafas tu, masuk ICU. Okey. Ayam organik pun kalau boleh kurangkan. Sebab apa? Semua jenis-jenis heavy protein ni dia mengganggu kita punya immune system. Okey, tapi kalau itu yang ada, silakan. Sekurang-kurangnya dia organik kan. Minyak sawit, halia, semua bagus. Apple hijau bagus. Ayam lagi sekali. Ramai orang ni suka makan ayam kot. Sebab tu jadi cerita. You nak tahu kenapa you suka sangat makan ayam moden? Tahu tak kenapa? Nombor 1, dia banyak hormon. Nombor 2, dia banyak antibiotik. Dia ada benda yang you makan, terutama sekali kalau dah digoreng kat KFC, McDonald tu, dia ada lagi penarik sedapnya. Orang panggil penagih. Sebab tu you tak boleh lepas. Dah berapa lama dah you makan, sekarang 2 minggu tak kena, tak boleh. So out. Ibu mengandung boleh ambil air lemon? Mestilah boleh. Bagus untuk kulit pun. Untuk anak you pun bagus ya. Okey, tanya lagi. Tomato juice buat sendiri paling bagus. Asam keping paling baik. Halba, yes. Telur 50-50. Maksudnya kita tak boleh, kalau saya tu D&D diet tak boleh sebab dia ada beribu dan berbapa. Kalau apa saja yang bermata dan berkaki, kalau untuk orang yang nak baik cepat, no. Termasuk orang yang tengah kena COVID ni, you kena ikut juga D&D diet. Sebab apa? Jangan biarkan diri you langsung ada peluang dia nak merebak. Kalaupun dah kena. Saya ulang, kalaupun dah kena. Sebab apa? Chance untuk kita baik adalah 90% ke atas. Jadi kita jangan biarkan kita masuk kepada dalam 3-4% yang teruk tu. Okey, kan 3.9% yang boleh meninggal. Limau nipis boleh, campur madu boleh. Apa lagi? Kelulut punya madu pun boleh, no problem. Okey, ikan salmon, ikan semua yang bermata tolong kontrol. Okey, kalau terpaksa makan seminggu 2-3 kali, maksimum 2 kali boleh. Fungsi asam keping, Starbucks coffee tak boleh. Tak boleh tahan dok. Tak boleh tahan maksudnya apa? Oh, kena juga. Okey, seminggu sekali ambil lah. Sebab dalam tu you nak tahu ada apa tak? Kalau saya cerita nanti, Starbucks marah kat saya pula. Apple cider, habis dah makan, berapa dia? Suplemen. Susu, omega 3. Susu no. Perkataan susu is out. Okey. Chinese tea, yes. Saya lupa nak cerita pasal teh. One of the best tea is Chinese tea ataupun teh hijau tu, ya. Tapi kita boleh buat teh sendiri kan, teh halia, teh turmeric kan, teh kan TGG, turmeric, garlic dan dan ginger. Okey, telur ayam kampung, wah ini cerita macam nak pergi Menori Getah ni, telur ayam kampung, madu. Saya rasa hati-hati sikit, okey, tapi tak adalah salahan besar. Vitamin C 1000 mg tadi tak salah, betul. Celery juice, solo celery juice, very good. Oh, very good. Ibu mengandung, apa saya nak tanya dia? Ibu mengandung tu saya kesian sikit. Nak minum air kelapa? Boleh. Boleh sangat-sangat. Yes. Amat boleh. Okey. Yana, lemon sakit tekak dok. Okey. Kalau you sakit tekak, you tak salah bubur lemon tu keras sangat. You bubur honey sikit. Okey, boleh tak? You ringankan you punya lemon tu. Saya faham tak semua orang boleh ambil apple cider ataupun cuka-cuka kurma semua tu. Padahal itu semua bagus untuk meyakinkan perut you boleh lawan masalah COVID nanti. Okey. Apa lagi nak tanya? Okey. Minuman panas dan suam, yes. Telur saya dah kata tadi. Kalau tak ada choice, dibenarkan. Tapi kalau ada choice, kurangkan. Lepas operate, cyst dan fibroid, telur boleh makan ke? Apa pun saya kata tadi, benda-benda yang ada bermata ataupun berkaki, tolong stop dulu kalau you nak baik cepat. Okey, ini bukan soal pantang kepercayaan Melayu. Ini ada kaitannya dengan masalah leaky gut, masalah digestif kita, penghadaman kita tu dan saluran usus kita terganggu kalau banyak sangat protein daripada binatang. Lagipun sekarang ni kalau apa-apa yang datang daripada binatang tu you hati-hati sikit, termasuk makanan juga kan, daging-dagingnya tu. Okey, green tea organik, brand tu tak kisah. Okey, asalkan dia green tea. Soalan lagi? Okey, dia tak mau berjalan pula kali ni. Tadi jalan laju sangat. Okey, maksudnya dia tak naik ke atas. Ramai orang tanya ni, green homemade smoothies, boleh? Yes. Homemade green smoothies, very good. Apa lagi yang terbaik daripada yang you cerita tu? Inilah dia jawapannya. Homemade, Azimah.
is very good. Green smoothies, ambil sayur, ambil bahan-bahan hijau, masukkan buah-buahan bagi manis, termasuk pisang semua, no problem. Okey, jangan risau. Nora, ada nak tanya apa-apa? Azanul, okey, saya nak tanya orang sebelah Instagram pula. Saya ambil madu kelulut dan limau kasturi, bancur dengan ayak suam. Oh, ni orang Kedah ni. Setiap pagi dan malam sebelum. Cantik lah tu. Itu yang terbaik. Okey, Alif, ada soalan apa-apa? Even fresh milk, tak boleh ke doktor? Milk is no-no. Okey, milk kalau yang ni cakap ni macam style orang yang tak mau hormat pula kepada binatang. Okey, maksudnya susu kerbau atau susu lembu bagilah kat depa, anak-anak depa nak makan. Kita ni tak payahlah sebab ramai sangat dapat allergic daripada susu-susu yang macam ni, terutama sekali susu yang dah ditukar dalam bentuk kotak, dah jadi serbuk semua tu. Sebab tu ramai budak-budak, you tengok tak, habis jadi ruam dan sebagainya. That is one of the cause, datangnya daripada protein yang terlalu tebal daripada susu binatang. Baik, almond milk, very good. Okay, last 2 soalan, kita bersurai dulu, kita jumpa besok. For life transfer factor dan sebagainya tu, kalau asalnya daripada susu binatang, out. Okey, tak kira dia buat study macam mana pun, kita tak benarkan. Saya lah, ini pendapat saya kan, kita tak cerita ni mengatakan you kena ikut semua yang saya kata, tapi kalau saya tak ambil lah. Suplemen vitamin C, yes, brand you kena pastikan daripada pengelang yang terbaik. Ayam, banyak kali orang tanya ayam lagi. Okey, tak apa, saya faham sebab I ingat 90% daripada anda semua makan ayam, betul tak? So, ayam antara daging yang, kalau saya cerita ni mungkin mengganggu rezeki orang lain pula. Okey, saya tak maulah. Kadang-kadang sedih juga saya cakap macam ni, tapi saya terpaksa bercakap demi kebenaran. Aduh, kalau you tengok macam mana kawan saya cerita, macam mana dia bela ayam dia yang kena buat kontrak supply ayam kan. Tak payahlah. Kesian. Okey, cukup dulu. Scotch emulsion, itu banyak gula dalam tu. Okey, gula organik, no, kecuali kalau gula tu betul-betul you yang ambil daripada pokok kelapa ataupun you yang perah sendiri daripada tebu tu, mungkin boleh. Sebab ada honey, tak payah nak pergi cari gula-gula yang dah diproses tu. Okey, dah, susu kambing pun sama, standard. Okey, cheese pun semua datang daripada susu kan. Okey, air kelapa, habis dulu yang bermata dan berkaki. Okey, baik, keropok ikan dan udang, jawapan yang lain dah boleh jawab sebab asalnya daripada bermata dan berdaging. Ini bagi mereka yang tengah sakit ataupun yang senang dapat sakit, so you kena berhati-hati. Yang sihat walafiat tu, kalau dalam rumah you dah beli banyak baru di ayam ke apa semua tu, takkan nak buang kan. Itu maksud saya. Jus belimbing besi, very good. Garlic dan lemon juice, arthritis kronik dan radang hati, yes, you kena ikut D&D diet yang sebaik mungkin. Organic brown sugar, pastikan dia betul-betul organic. Zaman sekarang ni saya kurang nak percaya brown sugar yang kat kedai. Okay, yang senang begitu, pagi buat water therapy, sebelum sampai tengah hari fruit therapy, petang buat vegetable therapy, malam puasa. Dia panggil puasa lepas pukul 8, after kita punya maghrib atau lepas isyak tu, kita tutup restoran kita. Kalau lapar juga boleh, sebab dibenarkan minum, sampaikan air kelapa kan. Jangan lupa tauge semua tu dibenarkan. Okey, santan, very good. Buat smoothie, yes. Cukup dulu, dah lama ni kita bersembang, nanti orang marah pula. Okey, boleh saya jumpa anda besok kalau saya masih alhamdulillah boleh bertemu dengan anda, ataupun lusa paling lambat, sebab saya pun tak boleh buat apa-apa, belajar, bagi ilmu dan kongsi dengan anda. Jumpa lagi. Kalau anda sudi bagi love kepada mereka yang tengah memerlukan kasih sayang, memerlukan doa kita, sila. Kita janji, kita doa dengan ikhlas dalam kepala kita. Bila saya kata janji itu, betul-betul janji. Nampak muka-muka mereka yang tengah sedih, sakit, menangis dan kadang-kadang panik, anxious. Masalah bukan sakit saja, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pemikiran dia orang. Masya Allah, saya tahu sangat-sangat. Apa yang kita boleh buat, kita tolong. Okey, kalau tahu siapa-siapa yang tengah sengsara, yang you kenal, every one of us kalau dapat tolong 3-4 orang pun dah cukup.
Okey, cukup. Hari ni kita dapat bermasalah dengan suara. Cuma saya takut kadang-kadang bateri dia habis. Dia pakai bateri ni nak transfer dia punya sound system ni. Bye. Tak ada apa-apa kan? Okey. Brazil bayam memanglah bagus. Okey, dah cukup. Okey. Boleh nasihat makanan apa? You kena tengok lecture yang sebelum-sebelum ni. Dalam saya punya YouTube pun ada. Dalam Facebook saya pun ada. Okey, Dr. Nordin Darus, OOR. Jumpa lagi di satu masa yang terdekat. Rosol powder. Boleh. Kalau boleh, ambil yang kering. Bunga rosol tu. Buat you punya taste sendiri. Alright. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bagi love. Dan tolong share boleh tak? Boleh? Kalau saya pergi, you lupa nanti. Why do you press share now? Membuktikan you memang nak bantu kawan lain belajar ilmu tentang lawan COVID-19. Lagi hidup, lagi lawan. Bak kata orang Iban, agi hidup, agi gelaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuklah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga apa tu, masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.